Menyusah kenapa telefon saya? Kalau tak nak menyusah, beritahu awal-awal lagi kata. Jadi saya boleh atur jadual. Umrah 3 hari saja di Madinah. Biasanya hari kedua yang hari free. Kalau haji, duduk 8 hari di Madinah. Ini okey sikit. Datang awal, hari yang pertama, mungkin hari ke-7 boleh saya aturkan. Kalau dah penuh kan. Jadi tuan-tuan bantu saya dari sudut tersebut. Bukan, saya betul-betul ikhlas. Dalam majalah Al, saya beritahu. Dalam majalah Anis, saya beritahu. Bagi nombor telefon lagi. Bukan bohong. Dan kenapa? Orang tanya saya, dia kata, Prof, tak penat ke terima tetamu hari-hari? Tak ada. Kalau kita terima buat sesuatu semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, insya-Allah tak ada masalah. Roza akan masak nasi Arab tiap-tiap malam, insya-Allah. Dan orang tanya Kak Roza ni yang memasak hari-hari tak penat ke? Allahu Akbar. Selepas 6 bulan keluar bukan sekadar rezeki. Okey. Ini nikmat yang Allah bagi. Dan saya secara dasarnya saya menerima 4 orang tetamu setiap malam. Secara dasar. Sebab kereta saya 7 seaters. Saya ada 4 beranak, 3 ekstra. Bolehlah anak kecil saya Sofia duduk atas riba mama dia. Jadi boleh 8. So setiap hari akan sampai ke rumah. Sampai saja ke rumah, Roza akan kata, duduk, saya nak masuk ke dapur. Dan Roza tidak akan keluarkan makanan sehingga saya bagi isyarat keluarkan makanan. Kerana syarat nak datang ke rumah saya sebelum bagi makan nasi Arab, kena dengar saya bercakap 30 minit. Okay, so, yang pertama sekali, saya akan menghadap pada wanita. Saya akan berkata pada kaum wanita ni, dia kata, Puan dah masuk Raudah? Tanya soalan, bila pergi ke Madinah, orang bercerita tentang Raudah. Bagi orang yang tak pernah pergi ke Madinah, Raudah ini dalam masjid, katakan Masjid Nabawi ini, macam ini. Di sebelah kanan saya ni, makam Rasulullah sebelah sana. Ada kawasan sikit, kapet hijau, Raudah. Di depan ini, imam. Kiblat ke sana. Okey, sebelah kanan ni. Dia ada lebih kurang sampai ke sana. Tak besar, berbanding dengan masjid secara keseluruhannya. Dan memang cita-cita orang Malaysia kalau pergi ke sana nak solat dan berdoa di Raudah. Jadi saya tanyalah soalan yang pertama, dah masuk Raudah? Dan mereka kata-kata beritahu sengih, angkat kepala. Dah Prof, dah. Bila pergi? Malam tadi lepas subuh, lepas Isya. Nah, ini jadual untuk wanita. Kemudian saya akan bertanya soalan yang kedua. Khusyuk tak berdoa di Raudah? Khusyuk tak solat di Raudah? Yang ini kebanyakan mereka akan tunduk balik. Malah nak jawab. Sebab saya tahu lebih daripada 95% yang masuk Raudah tidak khusyuk. Berdoa dan solat di sana. Kenapa? Raudah ini sempit dan dia ada peraturannya, iaitu mereka mengikut negara-negara. Orang yang jahat dulu. Siapa orang jahat ni? Orang jahat ini orang yang tubuh besar, daripada Afrika, daripada orang gunung-gunung Afghanistan. Sebab dia orang ni dia tak peduli. Dia pijak kita, dia tolak kita. Orang Malaysia ni kecil-kecil. Orang Brunei kecil-kecil. Orang Singapura kecil-kecil je. Dan mereka ini jenis yang bersopan santun. Akur je. Malaysia, Singapura, Brunei. Masuk slow je, berhenti satu perhentian, berhenti satu perhentian. Kadang-kadang sampai 2 jam untuk sampai ke Raudah untuk wanita. Dan akhir bagi dulu orang jahat-jahat ni, saya kata orang jahat ni pasal perangai gitulah, dekat Masjid Nabawi pun buat perangai macam gitu. Dan akhir sekali orang Malaysia dan orang yang besar-besar ini ada yang tak keluar lagi. Jadi orang Malaysia sampai ke sana dah hujung kepada jadual dia, dan penjaga kata, cepat ibu. Pandai dia cakap. Sebab yang menjaganya orang Indonesia. Ibu Suraya pun salah seorang yang Roza kenal. Dan bila kita nak solat, orang pijak kita, kadang-kadang orang langkah kita, mana nak datang khusyuk? Khusyuklah yang dimaksudkan. Habis saya pun bertanya, habis kenapa nak pergi ke Raudah? Mereka akan menjawab, itulah tempat yang mustajab untuk berdoa. Boleh tak saya nak terangkan sedikit kepada wanita-wanita? Saya kata, mata saya merah kepada mereka. Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi riwayat Bukhari dan Tirmizi. Hadis Qudsi,
Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam tersisa dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak bangun pada waktu ini, nak berdoa kepadaku, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bangun pada waktu ini yang nak bertaubat kepadaku, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak bangun pada waktu ini yang nak meminta kepadaku, aku nak bagi apa yang dia pinta? Berdoa dengan meminta apa beza, tuan-tuan? Apa beza berdoa dengan meminta? Dalam satu hadis yang sama, dia sebut berdoa, dia sebut meminta. Apa bezanya? Sama je, berdoa, meminta tu lagi dah. Ya Allah, aku nak profesor, ya Allah. Ya Allah, aku nak profesor, ya Allah, kau bagilah aku profesor. Tu meminta. 13 bulan saya buat masa nak minta profesor dulu. Bangun tiap-tiap malam minta dengan Allah. Dan Allah bagi kat saya dengan tunggakan gaji hampir RM80,000. Dapat profesor ketika umur saya 39 tahun. Adakah kerana saya hebat? Tak, Allah yang hebat. Saya minta hari-hari dengan Allah, Allah bagi macam gitu. Itu yang nak jadi buku travel haji tu. Siapa yang baca tahulah kisah tersebut. Dulu tak nak pergi haji ni. Adakah Allah bohong? Tidak. Allah janji. Kita orang Islam semua percaya kepada janji Allah. Jadi apa isunya? Isunya 1/3 hujung malam yang tersisa, iaitu waktu tahajud. Dia tidak menunjukkan lokasi, dia tidak menunjukkan tempat. 1/3 hujung malam yang tersisa ada di Shah Alam, ada di Singapura, ada di Brunei, ada di Mekah, ada di Madinah. Buatlah yang tu. Yang itu ada dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa, doanya sangat mustajab. Puasa itu adalah amalan. Dia tidak menunjukkan lokasi, dia tidak menunjukkan tempat. Kita berpuasa di Shah Alam, kita berpuasa di Bangi, kita berpuasa di Singapura, kita berpuasa di Brunei, kita berpuasa di Mekah, kita berpuasa di Madinah. Doanya mustajab. Dia tidak menunjukkan lokasi. Itu ada pada diri kita. Masya Allah, subhanallah. Puasalah. Berapa ramai sini puasa Isnin dan Khamis? Takkan nak tunggu puasa bulan Ramadan je sebulan sekali. Nak mustajab. Berapa ramai yang puasa Nabi Daud? Orang tanya, puasa Nabi Daud tu apa? Puasa selang-sali. Hari ni puasa, besok tak puasa. Lusa puasa. Tuan-tuan, Rasulullah SAW bersabda, dia kata doa ibu bapa sangat mustajab. Ramai dalam sini bawa anak-anak yang masih lagi kecil-kecil. Kita tu ibu lah tu, ibu. Bawa anak tu ibu. Datang dengan suami, kita tu bapa lah suami. Ibu dan bapa dia pergi ke mana-mana, dia tetap ibu dan bapa. Dan doanya sangat mustajab. Masya Allah, subhanallah. Ada pada diri kita. Sebab itu saya duduk di sana 10 bulan, berguni-guni saya diminta berdoa di Raudah. Doanya supaya anak nak ambil SPM, tolonglah Prof doakan. Tak ada masalah, saya kata insya-Allah. Memang saya doakan. Ramai sangat, ramai, memang ramai. Facebook saya tu boleh kata hari-hari minta doa. Dan saya kata insya-Allah. Bila masuk Masjid Nabawi, saya cerita dengan Allah. Ya Allah, Tuhan tu ramai yang berdoa, minta aku berdoa kepada Engkau, ya Allah. Ada macam-macam, ya Allah, aku dah tak ingat dah, ya Allah. Tapi Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha berkuasa, Engkau makbulkanlah doa-doa mereka ini, ya Allah. Tetapi yang lebih lagi, ya Allah, tolonglah ya Allah, kau lembutkanlah hati mereka ini untuk mengetahui bahawa antara mereka dengan Engkau tidak ada hijab, ya Allah. Saya takut. Saya takutnya kenapa? Kita tak buat secukupnya. Rasulullah terima orang tu minta berdoa, tak ada masalah tu. Untuk orang kirim doa tak ada masalah. Tidak salah bagi saya. Tetapi adakah kita sendiri dah bangun malam? Adakah kita sendiri tiap-tiap hari, ya Allah, minta dengan Allah, menangis, merayu dan merintih kepada Allah? Bukan saya nak bohong, tuan-tuan. Ada orang bagi 1000 upah doa. Suruh berdoa di Raudah. Kerana saya di Raudah. Saya, Allahu Akbar, ketawa saya. Ada orang sampai gitu sekali. Okey, kalau saya minta dengan Allah SWT, Allah makbulkan. Bukan kerana apa pun. Kalau kita minta dengan dia, dia makbulkan. Kali kedua minta lagi. Tambah lagi sikit, 2000 lagi ke? Kan? Tambah lagi, pasal kita beruang, kita ada duit. Kita ingat benda-benda macam itu pun kita boleh beli. Dah, okey, Allah akan makbulkan kita. Dan satu ketika, ya Allah, bagus. Prof Kamen, doa dia mustajab. Dia doa suruh dapatnya. Boleh jatuh syirik. Berapa ramai orang di kampung yang kita kata Allah Akbar, suruh air apa ni? Air apa Ustaz? Air jampi dia, air Allah. Dia ada istilah dia, air tawar. Orang Kelantan Terengganu banyaklah air tawar.
Nak masuk puasa air tawar, tak salah, saya tak kata salah. Tetapi tiap-tiap kali anak nak masuk puasa air tawar, asal saja kena pergi ambil air tawar Ustaz Mat. Kena ambil air tawar Ustaz Mat. Kemudian anak dapat 10A. Allah, mujur minum air tawar Ustaz Mat. Boleh jatuh syirik. Kali pertama okeylah, ini daripada Allah, tak apa, ini daripada Allah, Allah melalui Ustaz Mat. Lepas tu tertinggal Allah, yang ada Ustaz Mat saja. Saya tanya Ustaz Mat, kat kampus saya ni, Prof, dia memang orang warak, pergi ke Madinah baru ni bergaduh dengan, bukan bergaduh lah, orang sebilik tak suka. Pasal apa? Dia pukul 3 dia dah bangun dah, 2:30 dia dah bangun semayang, kacau tidur. Dia pekak pula, dia tak tahu orang marah. Jadi dia saya dibesuk, saya balik memang berjumpa dengan dia. Saya kata, Ustaz, bila orang suruh Ustaz buat dok ni, Ustaz buat apa Ustaz? Saya bangun malam lah. Dia bangun salat malam, dia memang tak malam, bangun salat minta dengan Allah. Pada dia tak ada masalah, tapi pada orang yang meminta, kalau dah melampaui daripada garisan yang menyebabkan kita boleh jatuh syirik, itu soalnya. Siapa yang syirik tidak berbau syurga, kecuali dia minta ampun dengan Allah sebelum mati. Sebab tu kita kena minta kat malam, ya Allah Tuhanku, jika aku pernah berlaku syirik, pernah menduakanmu, ya Allah, keampunkanlah aku, ya Allah. Aku tidak pernah berniat begitu, ya Allah. Jika ia berlaku, kerana aku ni bodoh, ya Allah. Aku ni fakir, ya Allah. Aku ni hina, ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar. Habis mustajab, habis cerita. Tapi ini taman syurga. Di Raudah taman syurga. Saya kata rumah saya tiap-tiap malam taman syurga. Boleh berdoa sekarang. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, seumpama dia duduk di dalam taman syurga. Ini taman syurga hari ini. Saya sediakan 800 kerusi, tak penuh tak apa. Dikatakan para malaikat berduyun-duyun akan datang dalam majlis ilmu. Sebab itu saya jemput 4 orang je tiap-tiap malam. Tetapi yang sebenarnya saya jemput beribu-ribu para malaikat datang ke rumah. Sebab itu datang rumah saya sebelum makan nasi Arab, kena dengan tazkirah dulu. Supaya ia jadi majlis ilmu. Mudah-mudahan begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak majlis ilmu, nak ada taman syurga dalam rumah kita, buatlah majlis ilmu di rumah. Tetapi ada faktor-faktor yang tertentu yang perlu kita ada sebelum boleh buat majlis ilmu di rumah. Pertama, tak boleh bakhil. Bakhil ini adalah penyakit yang diceritakan dalam Quran. Orang kaya banyak duit, ada yang tak bakhil, ada yang bakhil. Orang yang tak, contohlah, saya minta maaf, minta ampun dengan Allah. Saya cerita amalan saya. Saya pergi masjid, sebab kita banyak di berjalan, kena bagi ceramah. Masuk saja masjid, saya akan bagi RM10 yang saya mampu. Saya kata, masuk tabur RM10. Pernah berlaku, bukan tak pernah berlaku, buka saja wallet, kena hari itu hari kaya. Buka saja wallet, RM50, RM50, RM50. Ya Allah, nak bagi RM10 je tak ada. Itu sifat bakil tu. Cepat-cepatlah ambil je lah RM50 tu, masukkan satu. Pernah satu ketika saya ada 2 keping saja duit, 100. Lagi tocak. Sebab sifat fakir itu ada dalam tubuh kita ini, menyebabkan kita cepat. Sedangkan Allah dah bernyanyi, kalau engkau bagi pada sedekah dan sebagainya, ia merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tak boleh bakhil masa. Ya Allah, tiap-tiap malam lepas Isya sampai pukul 11 malam, pergi ambil, pergi hantar, pergi ambil, pergi hantar, tiap-tiap malam macam itu. Saya rasa seronok, saya tak ada masalah, saya rasa happy. Dan tenaga kita, tuan-tuan, nasi Arab ni kena ada lauk dia kan, ada ayam, biasanya ayam lah mudah, ayam Madinah kecil-kecil. Jadi kalau kita beli satu kotak tu 3 hari habislah, 3 hari habis, 3 hari habis, 3 hari habis. Tapi setakat ini saya tak apa-apa lagi. Tak apa-apa lagi. Saya rasa okey je, senang saja. Datang ke sini, balik, Allahu Akbar. Mana saya pergi, ada je tetamu saya yang bukan tetamu lah, kenalan orang yang, Prof, boleh tak singgah rumah saya, nak apa, saya nak bagi makan lah. Tengok jadual. Boleh. Saya tak tolak. Sebenarnya saya tak tolak dalam perjalanan dan sebagainya. Bukankah itu rezeki daripada Allah SWT? Saya datang ke sini, saya tak ada kereta. Ada orang bagi kereta, Mercedes pula tu. Saya tulis dalam blog saya, ya Allah, ada orang nak bagi kereta saya suruh buat pergi ceramah. Mercedes 320, 320L. Tahun 1993, kereta tua dah. Kan? Saya tulis dalam blog saya, ada orang bagi Mercedes
320 hingga saya sebutlah link pula dengan gambar Mercedes itu. Yang tersiratnya saya nak tunjuk, kereta ni kereta tua dah. Kalau nak beli murah dah sekarang ni. Tetapi saya nak ceritakan tentang hati orang. Ada orang SMS apa ni email saya. Saya meluat dengan Prof cakap macam itu, tulis macam itu. Cerita kononnya saya dapat Mercedes tersebut. Dia kata saya meluat. Ada. Itu ujian untuk saya. Betul lah, okey lah. Dia orang tak faham kenapa saya tulis Mercedes itu dengan link kepada gambar tersebut. Saya nak beritahu Mercedes ini 17 tahun usianya. Yang lebih besar lagi yang saya nak cerita, dalam masyarakat Malaysia ni ada orang yang berhati mulia. Dia nak bagi macam itu. Yang tersiratnya takkanlah kita nak tulis, nak cerita semua. Tetapi benda-benda macam ini, ada benda yang kita tulis menggambarkan yang di sebaliknya itu. Jadi tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar. Saya ni masa ni ringkas. Biasa kalau bercakap 2 jam. Hari ni majlis pelancaran buku tak boleh lama-lama sangat. Jadi besok di Masjid Husna saya sambung sikit lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar, saya nak sambung sikit je. Saya kata pada mereka, dia datang ke rumah, bila datang ke Madinah, datang ke Mekah, dah sampai ke Madinah ni, kena pergi ke Raudah. Jangan tak pergi. Walaupun kita dah berdoa tiap-tiap hari di Malaysia. Kenapa di Raudah tu penting? Muka saya serius. Saya pun kata sebab apa orang Malaysia ni kalau pergi umrah balik saja, orang kampung kita pun tanya, Ji, Haji pergi umrah ke apa ni? Pergi. Alhamdulillah dapat pergi. Dapat masuk Raudah. Kita pun jawab. Ramai orang kat Raudah tak boleh nak masuk. Dia dalam hati pun kata, ini banyak dosa ni, Tuhan tak bagi masuk Raudah. Dia tak kata, mulut dia tak kata orang Melayu kita ni okey, dia dalam hati, dia mengumpat. Jadi masuklah dalam Raudah. Untuk lelaki yang tak pernah pergi, orang kata Raudah itu penuh, saya kata Raudah itu sentiasa kosong. Kenapa kosong? Pergilah lepas waktu asar. Kenapa lepas waktu asar kosong? Sebab orang tidak solat sunat selepas asar. Jadi orang dalam Raudah tu penuh, duduk atas saf. Apa yang dia orang buat duduk atas saf? Baca Quran atau berdoa. Jadi di antara saf itu kosong. Pergi duduk antara saf tersebut, masuk saja duduk tempat yang kosong. Itu memang kosong, orang tak duduk, orang tak fikir macam gitu. You duduk saja kat situ, you paling ke belakang, tunjuk macam ini. Doa, saya nak doa sekejap. Dia pun akan undur ke belakang sikit. Automatik lah, tuan-tuan. Sebab itu selepas asar, Raudah itu sentiasa kosong di antara saf yang dia orang tidak solat. Mana ada solat sunat selepas waktu asar? Ada lah untuk qada dan sebagainya, boleh lah, tapi sedikit sangat. Dan Allahu Akbar, saya berpaling kepada pihak yang lelaki pula. Saya kata bila datang ke Mekah, Madinah, tolonglah puasa sunat. Jadi dia orang klik tengok saya ni, apa kaitan antara puasa sunat dengan ibadat umrah? Tak ada, saya kata rukun dan wajib umrah tak ada. Tak ada kaitan puasa. Tapi ni satu Ramadan ni 21 bulan ni, orang yang dalam dewan ini, orang yang pergi ke Mekah, orang pergi Madinah akan puasa bulan Ramadan. Tuan-tuan semua akan puasa bulan Ramadan. Saya akan puasa bulan Ramadan. Tetapi Imam Ghazali kata orang yang berpuasa ada 3 tahap. Yang pertama puasa lapar dan dahaga, yang kedua puasa pacak indera dia berpuasa, yang ketiga puasa semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Ini puasa para nabi dan para anbiya. Jadi kalau kita nak jadi golongan yang terpilih, yang 1 dalam 1000, tak cukup puasa tahap 1 lapar dan dahaga. Tak cukup puasa tahap 2 pacak indera berpuasa. Mata puasa, telinga puasa, mulut puasa, kita tak cakap buruk. Kita kena puasa para nabi dan para anbiya. Macam mana puasa para nabi dan para anbiya? Saya tak tahu macam mana. Tapi yang kalau kita buat benda ni, confirm kita bukan para nabi. Puasa para nabi dan para anbiya. Apa dia? Pukul 2 nanti kita dah fikir nak pergi pasar Ramadan, nak beli apa untuk berbuka. Kalau ada je perasaan macam itu, confirm kita bukan tahap para nabi dan para anbiya. Nabi tak pernah fikir yang dia nak berbuka.